من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Kali syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi kesyukuran pada pagi ini telah kita sama salat subuh secara berjemaah. Dan sebagaimana rutin lain di mana-mana, kebiasaanlah di Selangor ya. Pagi-pagi Sabtu Ahad kita ada kuliah subuh ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak pembahasan kita pada hari ini akan kita ambil manfaatnya dalam pada kita meneruskan kehidupan kita sebagai manusia lah ya, secara amnya sebagai hamba Allah yang beriman dan beramal soleh sekadar kita mampu secara khusus. Baik. Ini kali pertama lah saya bersuara ini ya. Betul tak? Betul lah, kata betul juga ya. Saat-saat kita ada jadi kuliah juga kot. Mana dia? Oh, tak ada? Jadi ini suara ni kan? Okey. Dia kuliah subuh juga kot, nak tak tanya dia. Tapi pengkat awal dia lah yang minta nak ke sini. Kebetulan pagi ni anak free lah ya. Jadi sebagaimana biasa, anak beritahu sikit lah. Saya ringkas lah ya, dia datang. So, first time kan. Mana boleh datang tutup maja. Cerita dulu siapa ni. Ya. Datang daripada mana. Nama saya Ustaz Hasan lah ya. Ustaz Hasan bin Cik Man. Daripada Sungai Buloh. Taklah jauh daripada sini. Tadi dalam Waze tu dia tulis 31 km only. Anak pun sebenarnya pada peringkat awal nak tak tengok kat mana, anak dia kan kat Shah Alam. Tengok Ustaz seorang ini duduk Shah Alam. Rupanya Setia Alam. Lepas tu bila nak ikut location tu, sampai di tengah-tengah simpang kat highway nak berhenti. Terik ke kiri ni. Rupanya kena kiri kan, naik kanan. Masuk NKBE. Ingatlah street Shah Alam tu tak stadium tu. Anak duduk fikir Shah Alam, rupanya Setia Alam. Tak jauh lagi, dekat je ya. Tapi ke jauh jugalah nak, pasal yang paling jauh area sini lah, Shah Alam ya. Tapi tak adalah jauh sangat ya, dekat je. Ngangam setengah jam. Itu pun agak laju lah, tapi highway tak sampai lah, tak lebih 110 sampai juga lah, ngangam sampai dah komat. Okey lah tu ya. Sebab anak ingat peringkat awal tu Shah Alam biasa 20 minit je. Lebih jauh sikit tak apa. Kemudian tapi anak asal Kelantan lah ya. Asal Kelantan. Tapi sebab isteri orang sini, macam orang Selangor juga lah ya. Tapi sebab anak pun dah duduk di Selangor ni 25 years, 25 tahun. Sejak daripada belajar dulu sampai hari ni. Tapi masih lah balik Kelantan, seorang tua masih ada. Latar belakang pendidikan macam ustaz-ustaz lain juga. Dulu belajar di sekolah menengah agama Arab, Melayu, Pekalan Kubur. Mungkin tuan-tuan pernah pergi Kelantan. Dan some of you memang daripada Kelantan. Pekalan Kubur tu tahulah tempat bebas cukai ya. Situ ada sekolah agama. After that saya sambung ke International Islamic University Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak ya. Mengajar ijazah di situ. Kemudian sambung lagi ke
Institut Pendidikan Islam Selangor. Bidang pengajian Islam lah ya. Untuk takhasus fiqh dan bahasa Arab. Kemudian anda sambung lagi ke Institut Pendidikan Islam Selangor di Bangi ya. Untuk diploma pengajian Islam juga. Kemudian anda sambung lagi di UPSI untuk pengajian sarjana juga dalam bidang syariah. Dan masa itu yang menyedia kami ialah Dr. Habib Opie lah ya. Masa itu kenal kan? Kau tak kenal? Dr. Habib Opie kenal? Ada orang tak kenal? Mufti tentu ada. Sebelum dia dipinjamkan ke jabatan mufti pada tahun 2015. Tapi anak tak dapat habiskan pengajian masa itu. Biasalah tuan-tuan, belajar secara part-timers ni lebih mencabar. Dulu kita belajar masa di peringkat ijazah ya, full-timers. Memang duduk di asrama pagi ke petang, memang belajar. Tak ada banyak dugaan ya. Tapi bila kita dah bekerja, kita dah berkeluarga, masa amat bernilai sekali. Dan saya kira kadang-kadang ramai tak dapat menghabiskan pengajian. Bukan saya seorang waktu tu. Tapi tak apa. Selepas setahun dua, anda fikir balik. Kan? Kena sambung juga lah. Anda pun sambung juga. Di Open University Malaysia. Institut Terbuka Malaysia, cawangan Kuala Lumpur, main campus lah ya. Kebetulan waktu itu memang anak dah mengajar pun secara part-time di situ. Belajar-belajar diploma dan ijazah. Jadi sambil-sambil mengajar, anak pun mengajar Sabtuan. Alhamdulillah, walaupun agak mengambil masa yang lama, kebiasaannya orang buat masters ni 2 tahun saja. Paling kuat pun 3 tahun lah ya. Tapi anak ambil sampai 4 tahun. Habis juga ya. Tak tahu kan. Tapi belum sambung PhD lagi ya. Belum insyaAllah. Tapi next nanti lah, mudah-mudahan. Jadi itulah sebenarnya latar belakang anak. Nak kata ada ilmu, tak ada juga. Masih dalam proses belajar. Tapi bolehlah untuk kita berkongsi di petak-petak awam, di masjid dan surau ya. Ada tempat anak dah mengajar lama, 12 tahun. Kerana anak mula mengajar di masjid surau sejak tahun 2009. Anak jadi ustaz 2008. Sebelum tu bukan ustaz, baru nak start. 2008 baru jadi ustaz, 2009 anak dah start mengajar. Jadi ada tempat yang anak dah mengajar agak lama dah, 10 tahun dekat lama dah tu kan. Tapi ada tempat yang baru ya. Ada yang 2-3 tahun, 4 tahun. Dan ada tempat yang baru nak start. Macam ni mungkin baru nak start, tapi tak tahulah boleh start ke tak start lepas ni ya. Ya, baik, itu pasal diri anak lah ya. Kalau nak tahu impersonal boleh tu kita jumpa lepas ni ya. Baik. Dan saya diminta oleh Ustaz Azra'i untuk mengajarlah selepas ini di surau ni tentang fiqh al-muamalah. Ya, saya tak pastilah, belum confirm lagi. Tapi dia kata, Ustaz, saya bila orang minta mengajar, saya akan tanya nak ajar apa. There must be a very specific subject. Mesti ada subjek yang tertentu lah ya. Tanya subjek dulu, bukan tanya kitab dulu. Ustaz, saya nak saya ajar ni kitab apa? Itu bukan cara saya lah ya. Saya akan tanya nak ajar subjek apa. Kitab tak kisah. You can choose any book. Kan? Tapi subjek tu penting. Dia kata nak suruh Ustaz ajar muamalah. Saya fahamlah bila sebut muamalah, mana perkara yang bersabit dengan harta lah, ataupun kita boleh kata kewangan. Walaupun istilah kewangan tu dia sempit. Sepatutnya bila sebut muamalah harta ya, bukan muamalah kewangan. Muamalah kewangan dia lebih kepada commercial value yang hanya related kepada banking, financial institution, dia agak sempit.
Tapi kita sebut muamalah harta. Al-muamalah al-maliyah. Itulah yang saya nampak bila dia kata suruh ajar muamalah. Takkan nak suruh ajar fiqh jinayat kot. Fiqh jinayat muamalah juga. Kerana bidang muamalah dia besar. Ilmu Islam ni tuan-tuan, dia ada banyak bidang-bidang. Kalau kita lihat buku-buku fiqh, boleh follow tuan-tuan. Tuan-tuan pakai mask, saya tak pakai mask. Tak nampak. Mana tadi? Kalau kita lihat ilmu yang membicarakan tentang ahkam. Ahkam ni ialah plural kepada hukum. Hukum singular. Satu. Hukum ahkam plural. Maknanya hukum-hukum. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil jurisprudence. Islamic jurisprudence. Ilmu yang membahaskan tentang hukum hakam Islam ni kita panggil ilmu fiqh lah. Di universiti kita panggil fiqh. Mungkin di peta-peta biasa kita panggil fiqh. Samalah nak panggil fiqh ke, nak panggil fiqh ke, tak apa. Itu hanya terminologi biasa. Istilah saja. Ya. Dan kita tidak ada apa-apa masalah dengan istilah. La musyahata fil istilah. Kita tak ada apa-apa masalah dengan istilah. Bahkan banyak hari ini tuan-tuan, istilah yang kita gunakan, istilah-istilah yang baru. Bila kita nak belajar tentang mengenal Allah, ini banyak orang cakap makrifat. Ibu-ibu tak semayang. Cakap tak ada rujukan Quran, tak ada hadis. Makrifat ke mana? Tak kisahlah kan. Mana satu ilmu nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ilmu apa tu? Akidah lah ustaz. Saya tanya tuan-tuan. Where did the word akidah come from? Daripada mana perkataan akidah ni main? Ada dalam Quran? Tak ada. Ustaz kata tak ada ya. Mungkin kita tak tahu. Adalah hadis Nabi. Perkataan akidah yang merujuk kepada kepercayaan. Belief. Ada tak? Tak ada. Ya. Wa awwalu man tamma ala hadhihi al-kalimah al-Imam Abdul Qasim Al-Kushairi fi kitabih Risalah. Ini seperti kata-kata Dr. Ali As-Salabi dalam bukunya Aqidatul Muslim fi Sifati Rabbil Alamin. Ini tokoh tanah Arab sana lah ya. Antara orang yang banyak juga menulis buku-buku agama. Ada satu buku yang bagus yang dikarang, ialah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nak bicara tentang sifat Allah, dia buat main dulu tentang basic akidah. Hak paling basic definisi akidah. The definition of akidah. Teologi. Mana apa akidah ni apa ya? Dia pun buat main lah. Sebelum tu dia sebut orang yang pertama yang menggunakan perkataan akidah yang merujuk kepada ilmu tentang kepercayaan, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hak ehwal ghaib, ialah Al-Imam Abdul Qasim Al-Kushairi rahimahullah dalam bukunya Ar-Risalah. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar buku itu, tapi bagi setengah-setengah orang tasawuf, orang makrifat umpamanya, hok belajarlah. Pasal tasawuf ni ada, tak kisahlah tasawuf ada dua, satu dia tak belajar, dia tak kenal. Tapi kalau yang belajar, mesti dia akan tahu buku itu. Pasal antara buku terawal yang membicarakan tentang kerohanian, dan dia masyhur, ialah buku Ar-Risalah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Kushairi pada kurun keempat Hijriah. Lebih awal daripada tokoh-tokoh sufi yang terdahulu. Lebih awal daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah
dan tokoh-tokoh yang lain. Imam Ghazali tahun ke-6 Hijriah, tahun 500. Dia lebih awal daripada itu, kurun ke-4 Hijriah. Itu buku beliau dianggap buku yang terawal lah ya, walaupun buku tu dapat banyak kritikan di peringkat akademik. Biasalah, mana-mana buku dia tak terlepas, terutama buku-buku kerohanian. Jadi dia kata orang yang mula-mula guna perkataan akidah ialah Al-Qushairi, kata As-Salabi. Belum tu tidak dikenali perkataan ini. Dalam Quran tak ada, lah hadis Nabi tak ada. Tak ada lah kata kalau zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kata akidah ni bela-bela tak ada. Hatta dalam Quran perkataan itu tidak ada. Perkataan akad adalah. Itu pun hanya 2 tempat saja dalam Quran bila kita belajar tentang sumpah. Kita pernah belajar fiqh kan? Ada bab sumpah kan? Babul qasam ataupun babul halif, bab sumpah. Memang ada ayat Quran tentang sumpah. Innallaha la yu'akhizukum billaghwi fi aymanikum walakin bima aqadtumul ayman. Surah Al-Maidah. Ayat berapa ya? Saya pun lupa, lama tak bincang bab sumpah ni kan. Bila belajar bab sumpah, mestilah kita belajar, kita baca ayat Quran tentang sumpah. Orang Melayu ni mungkin kurang sikit sumpah-sumpahnya, tapi kalau orang Arab asal cakap je sumpah. Bukan menyumpah tuan-tuan, menyumpah lain. Sumpah, oath, masalah kata. Swear, kan? Sikit-sikit I swear, itu masalah ada jugalah sikap tu. Tapi kalau orang Arab sikit-sikit wallahi, kan? Orang kafir Quraisy pun wallahi. Abu Lahab bila dia marah kat Nabi, bila Nabi naik ke bukit Safa, Nabi kata la ilaha illallah ya ayyuhal qaum, la ilaha illallah. Apa kata Abu Lahab? Wallahi juga dia Abu Lahab tu. Kan? Kita baca ayat Quran tentang sumpah. Apa kata Allah? Allah Ta'ala tidak mengazab kamu dengan sumpah-sumpah yang kamu buat secara tidak sengaja, tapi Allah Ta'ala akan ambil tindakan jika kamu benar-benar bersumpah. Sebab tu sumpah ni ada yang okey, kan? Dia panggil yaminul laghwi, mana tak perlu kafarah. Tapi kalau sumpah, kalau salah berdosa juga. Orang Arab sikit-sikit wallah, padahal tak betul pun. Kena kafarah ke? Tak payah, tapi dia berdosa kalau dia berbohong, kerana Islam tak terima pembohongan, al-kadzib. Allah Ta'ala kata bima aqadtumul aiman, kalau kamu betul-betul mengakidahkan iman, sumpah kamu, mengakadkan sumpah kamu, mana ikat. Akad ni mana ikat, simpul. Itu mana akad. Itu awal-awal perkataan akidah dalam Quran. Dia tidak merujuk sama sekali kepada ilmu tentang ketuhanan. Jauh sekali ilmu tentang kenabian dan hal ghaib. Tak ada. Jadi istilah tuan-tuan, dia tidak ada masalah sama sekali ya. Baik. Balik pada yang tadi. Minum sikit ya. Boleh minum? Minum sikit ya. Ada yang tanya tak? Baru maja tanya soalan. Bismillah. Baik. Balik pada yang tadi tuan-tuan. Ada yang kita mengajar muamalah. Jadi apa yang anda faham bila sebut muamalah harta raya, walaupun muamalah ni dia ada banyak. Hatta saya sebut sebelum tadi, sebelum cerita sumpah tadi, buku-buku yang membicarakan tentang hukum hakam Islam ini, dia merangkumi banyak bidang yang besar. Paling kurang pun 5 bidang. Kalau kita belajar fiqh kan, dia ada 5 bidang. Pertama, ibadah, worshipping. Kita belajar semayang, kita belajar puasa, kita belajar haji, kita belajar zakat, dan of course lah didahului dengan
Kita belajar cara-cara nak bersuci. Ya? Betul tak? Jadi dia ada kitab taharah, dia ada kitab semayang, sampailah kepada kitab haji. Itu kita sebut sebagai ibadah, fiqh ibadah, the science of ibadah. Ya? Dia satu bidang daripada bidang-bidang ilmu fiqh Islam. Ya? Satu field lah daripada dipanggil Islamic field. Lepas tu bidang-bidang yang lain adalah bidang muamalah. Ya? Ibadah hanya satu bidang saja. Sebab itu bila ulama kita dia karang buku-buku fiqh, kalau buku tu 5 jilid, 5 volumes, ibadah hanya 1 jilid sahaja. Bersuci, semayang, puasa, zakat, haji hanya 1 jilid. Hak mula-mula tu je. Cuma dia didahulukan lah berbanding yang lain sebab ibadah ni hubungan kita dengan Allah, our relationship to our God. Jadi didahulukan lah, kan? Sementara ibadah ni adalah spirituality, kerohanian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amat penting, ya. Malah awal-awal pensyariatan ialah ibadah, bukan muamalah, ibadah dulu. Ya. Baik, lagi 4 kitab tu muamalah, ya. Ada muamalah kekeluargaan. Ya. Biasalah tuan-tuan, selepas kita membina diri kita, ya, kita kena bina pula keluarga kita. Sebab Islam, ataupun bukan Islam dia, sebab manusia memang dia tak boleh duduk seorang. Kita pergi duduk kat mana-mana seorang-seorang dalam hutan. Cuba duduk 2-3 tahun. Makan macam biasa, qada hajat macam biasa, tapi duduk seorang-seorang dalam satu jangka masa yang lama. Cuba tengok, rosak tak rosak otak kita? There must be a defect in your brain. Ini kita belajar dalam psikologi. Manusia memang tak boleh. Otak kita ni tuan-tuan, dia ada sensor. Sebab itu Nabi SAW suruh kita bercampur. Jangan duduk sendiri seorang-seorang, kan? Sulu seorang-seorang. Sulu tak seorang-seorang. Tapi dia ibadah lah, kan? Tapi ibadah seorang-seorang. Tak boleh. That is a sensor in our brain. Yang mana kalau kita tidak bercampur, that sensor will be defected. Dia akan jadi problem. Itu Nabi SAW pada peringkat awal memanglah dia pergi ke Gua Hira kerana dia nak mengasingkan diri daripada kerosakan orang-orang jahiliah, kan? Siang-siang mereka sembah berhala, malam-malam mereka bersukaria. Jadi Nabi SAW ujung-ujung ketika baginda nak menjadi Rasul dan Nabi juga, baginda menyendiri di Gua Hira, especially pada bulan Ramadan, kerana nak menjauhi puak-puak yang rosak ni. Memanglah dalam setengah-setengah keadaan kita juga kena mengasingkan diri di Gua Hira. Tapi saya tanya tuan-tuan, after Rasulullah SAW menjadi Nabi, adakah dia kembali lagi ke Gua Hira? Atau mana-mana gua yang ada di Madinah tu? Apa tak ada gua ke Madinah tu? Of course lah ada, kan? Negara Arab ni negara batu-batu, banyak bukit-bukit batu. Of course lah ada gua. Nabi ada pergi kat mana-mana gua? Tak ada. Sebab itu Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam bukunya Talbis Iblis, dia buat mari satu riwayat daripada Abi Aimamah, di mana beliau ketika balik daripada satu peperangan, dia lalu di satu penempatan, ada gua. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku bersendiri di gua ini, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku nak tanya Rasulullah dulu. Tak apa, balik aku tanya. Dia pun jumpalah Rasulullah secara reka. Dia pun tanya, wahai Rasulullah, tadi masa balik aku lihat ada satu gua di satu bukit. Boleh tak kalau aku nak menyendiri di situ, hanya beribadah kepada Allah? Nak bersuluk lah kononnya tu, kan?
Seumpama yang dulu kau pernah lakukan di Gua Hira. Seumpama dikatakan pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa Yahudi atau orang pendeta zaman. Boleh tak? Nabi kata, tak boleh. Dan Nabi kata kepadanya, innallaha abdala rahbaniyah bil hanifiyyati samha. Nabi kata itu kependetaan. Pendeta. Tidak ada lagi pendeta-pendeta dalam Islam. Islam telah diganti dengan agama yang al-hanifiyah, agama yang lurus, dan as-samha, agama yang toleran. Ataupun dalam setengah riwayat Nabi kata rahbaniyatu hadhil ummah al-jihad fi sabilillah. Nabi kata kalau agama dulu kependetaan bermaksudnya kita duduk seorang-seorang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, nak semayang ke, nak berzikir ke. Tapi kependetaan Islam bukan begitu. Kependetaan Islam ialah berjihad pada jalan Allah. Kamu kena bersama-sama masyarakat membangunkan mereka dan mempertahankan agama Allah ini. Itulah maksudnya. Jadi Nabi tak benar. Innal mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abi Dawud rahimahullah daripada Ibnu Umar, di mana kata Nabi, seseorang mukmin yang bercampur dengan manusia, campur dengan orang, dan dia sabar dengan keperitan mereka. Sebab manusia, tuan-tuan, dia ada macam-macam perangai, dia ada macam-macam perangai. Betul. Bukan kata manusia ni jahat belaka. Tak. Hak baik pun macam-macam perangai. Kadang-kadang yang dah chosen, yang dah terpilih, ada macam-macam perangai juga. Saya pengalaman satu penggal 3 tahun jadi timbalan pengurusi, timbalan nazir. Tuan-tuan pergi ke Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, masjid besar sekali lah Sungai Buloh tu, Masjid Kuning kita panggil. Dia tak ada nama Masjid Kuning je. Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Saya timbalan pengurusi di situ. Dulu. Lama dah ya. Awal-awal saya pergi Sungai Buloh dulu. Pengurusi surau 2 penggal. Tuan-tuan ingat senang kan nak handle JK ni? Ada problem juga. Ada yang problem peribadi, ada AJK jenis tikam, tahu tikam? Bukan tikam orang, tikam kat kedai tu. Macam-macam tuan. Hak tu jenis peribadi, hak tak melibatkan peribadi, hak tu nak kena settle juga tu. Malulah pengurusi kalau ada AJK macam tu, kalau orang tahu. Dan memang orang tahu pun, jadi mesti dia clear kan. Kena nasihat lah dia. Tapi kalau orang ni kalau dah tarik judi, nak ubah susah. Tapi tak apa lah, kita nasihat. Apatah lagi yang lain, itu AJK tuan. Dia kata orang dah bagus-bagus tu. Kalau orang lain, lebih-lebih lagi lah ya. Tapi tak apa. Tapi kata orang yang beriman, yang campur dengan orang, dah sabar dengan keperitan mereka, dengan perangai buruk mereka dan seumpamanya. Nabi kata lebih baik daripada orang yang tidak bercampur dengan manusia. Memang lebih baik. Dan yang tidak sabar dengan keperitan mereka. Jadi di situ kita dapat lihat Islam memang menggalakkan kita supaya ada satu agama ummah. Sebab tu Nabi kata kependetaan kita bukan duduk seorang-seorang, tapi bersama-sama dengan orang yang lain. Sebab itu ilmu Islam, balik pada yang tadi, ibadah satu bab saja, tapi muamalah merangkumi 4 bab yang lain. Jadi ilmu muamalah dia luas. Ilmu ibadah ni kita nak sembah Allah saja, kita nak Allah saja. Jadi tak mungkin dia banyak. Kalau banyak menyusahkan. Kerana agama dibina di atas dasar memudahkan. Kan? Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tentang puasa. Allah Taala tahu puasa ni berat. Nak kena tahan lapar. Ni nak puasa lagi. Kejar lepas tahun-tahun kan. Majlis surau dah hantar jadual dah, suruh pilih. Lambat lagi puasa bulan 4. Tapi dah pilih dah. Pasal setiap tahun dia cepat kan.
Allah Ta'ala suruh puasa. Kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum sampai habis ya, la'allakum tattaqun. Ujung-ujung tu Allah Ta'ala kata apa? Yuridullahu bikumul usra wa la yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak keringanan kepada kamu dan Allah Ta'ala takkan susahkan kamu. Tak susah Allah Ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat lain di mana Allah Ta'ala kata wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak sekali-kali akan menjadikan kesulitan dalam agamamu. Agama ni memang mabni ala taisir. Dia dibina di atas memudahkan. Hatta Nabi SAW memang menaskan dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Imam Bukhari membuatlah satu bab dalam Sahih Bukhari, bab ad-dinu yusrun, bab agama itu mudah. Ya. Sementara ibadah ni dia banyak benda-benda yang kecil-kecil kan. Jadi tak mungkin dia banyak. Jadi sikit. Sebab itu hanya kita dengan Allah. Very limited. Semayang bukan banyak pun. Banyak ke semayang? Banyak Ustaz. Ada semayang fardu, ada semayang sunat, semayang sunat pula. Macam-macam semayang. Memanglah syarat tu banyak. Tapi hak wajib sikit saja. Kan? Semayang fardu 17 rakaat je wajib. Tak banyak. Kalau kita buat hak fardu saja pun cukup dah. Tapi kena buat betul-betul. Kan? Banyak hadis yang sahabat mari jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, aku tak nak buat sunat-sunat. Aku nak buat wajib saja. Okey tak? Nabi kata okey. Kamu boleh masuk syurga. Banyak hadis. Tentang belajar hadis 40 Nawawi. Hadis yang ke-20 lebih tu. 28, 27 macam tu. Hadis diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Dia sendiri tanya Nabi. Ini bukan sahabat yang tak terkenal. Ini sahabat terkenal. Dia sendiri tanya Nabi. Kalau aku sekadar semayang, sekadar puasa, sekadar haji, boleh tak aku masuk Islam? Masuk surga? Nabi kata boleh. Hatta dalam semayang fardu tu sendiri pun bukan semuanya wajib. Hak wajib sikit je. Tuan-tuan kalau semayang subuh, kalau hak wajib saja tuan-tuan buat, tadi tuan-tuan subuh 10 minit, rasa capur belakang. Hak wajib, hak sunat, sunat ada sunat ab'ad, ada sunat hayat, macam-macam. Tapi kalau hak betul-betul basic ataupun hak wajib, fundamental, saya ingat you can finish your prayer within 2 minutes only. Kita boleh habiskan semayang 2 minit aja. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Buwaiti, salah satu bukunya, dia pun kata innama yuzi ahadukum idza shalla ayukabbir summa yaqra fatihatal kitab summa yasjud yarka wa yatma'in summa ya'tadil wa yatma'in summa yasjud wa yatma'in summa yarfa' ra'sahu minas sujud wa yatma'in summa yasjud wa yatma'in summa yaf'al zalika fi salati kulliha. Imam Syafi'i kata kalau siapa-siapa semayang macam ni dah cukup dah. Apa dia? Dia angkat takbir, dia baca Al-Fatihah, dia rokok, tak baca apa pun, sekadar tamanninah saja. Dia bangun daripada rokok, tidak, dia tamanninah, dia tak baca apa pun. Dia sujud, tamanninah, dia tak baca apa pun. Dia bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud, dia tamanninah, dia tak baca apa pun. Dia sujud balik, dia tamanninah, pasal tamanninah tu wajib, dia tak baca apa pun. Dan dia buat setiap kali rakaat solatnya. Imam Syafi'i kata dah sah dah semayang. Pasal hak basic dalam semayang ni very simple. Kan? Hak jadi panjang tu atau banyak tu sebab dia campur hak sunnah, ya? Jadi banyak. Baik. Jadi satu bidang ibadah. Puasa pun sama, haji pun sama, ya. 4 bidang lagi, bidang muamalah. Ada kekeluargaan. Selepas kita membina diri, kita bina keluarga. Dan hari ni amat penting untuk kita fokus kepada family building, ya, bina keluarga. Saya mengajar sebenarnya di sekolah rendah, saya tak sebut tadi, dah 15 tahun, ya. Saya mengajar mesti itu part time. Sebab dulu bila saya mengajar di sekolah, saya fikir macam mana aku nak memanfaatkan ilmu yang aku belajar.
Mengajar sekolah rendah ni tuan-tuan, ajar basic-basic je. Jadi saya mohonlah mengajar di Open University pada waktu itu, dipanggil interview, diterima, alhamdulillah. Saya mengajar budak-budak diploma Islamic Studies. Saya ajar budak-budak degree Islamic Studies. Saya bisa ajar fiqh lah. Saya ajar 2 subjek. Betul-betul ikut saya punya takhasus. Saya ajar bahasa Arab dan saya ajar fiqh. Tapi fiqh ibadah lah. Tapi kalau ada kekosongan, saya ajar juga fiqh muamalah dan saya ajar juga fiqh munakahah. Kalau ada kosong. Kadang-kadang subjek banyak, lecturer tak cukup, saya ajar juga. Tapi alhamdulillah saya dapat kembangkan ilmu saya. Dan saya sambung belajar pada waktu itu. Alhamdulillah. Saya ajar sekolah rendah tuan-tuan. Antara sebab murid-murid yang bermasalah ni ialah masalah keluarga. Mak bapak bercerai, bergaduh, berembut. Kan? Hatta tuan-tuan nak pergi ambil bantuan RM100 satu kepala hak dulu Datuk Najib bagi. Bergaduh antara menantu dan bapa mentua, bergaduh kat pejabat. Oh, kesian. Murid ada masa. Sebab itu pembinaan keluarga penting. Dan baguslah negara kita ni ada Kementerian Kebajikan Masyarakat dan Wanita. Betul? Apa nama kementerian itu? Ada satu kementerian khos yang jaga hak ehwal kekeluargaan. Buat talian nur lagi kalau ada dera atau seumpamanya di kalangan anak-anak. Itu satu benda yang bagus. Yang jarang didapati di negara-negara yang lain. Ada satu ministry yang jaga tentang kekeluargaan. Bagus. Menteri banyak pun tak apa, janji buat kerja. Kan? Kita buat comparison dengan negara lain. Negara lain besar menteri atau kementeriannya, hanya beberapa. Kita negara kecil tapi kementerian banyak, menteri pun banyak. Tak ada masalah kalau kita ada kemampuan dari sudut kewangan. Go for it. Tapi make sure buat kerja betul-betul. Kan? Ada satu kementerian jaga hak ehwal kekeluargaan. That is good. Jangan dimasukkan. Fokus pasal membina keluarga, satu benda yang amat penting sekali. Kalau diri bagus, keluarga tak bagus, hancur juga. Jadi dia mesti selari. Ya? Ada fiqh kemasyarakatan, muamalah ijtimaiyah. Kita belajar hukum hakam jenayah, itu masyarakat tu. Kita belajar soal kehakiman, ya? Itu kemasyarakatan. Pasal Islam bukan nak jaga individu saja, tapi Islam nak jaga keluarga dan Islam nak jaga masyarakat juga. Kan? Sebab itu bila Nabi jadi pemimpin di Madinah, Nabi jadi seorang pemimpin yang ambil berat tentang hukum hakam Islam dari sudut tata cara jenayah. Kan? Ada orang kencing di masjid Rasulullah SAW. Umpamanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik, bala a'rabi fil masjid, ja'a a'rabiyun fabala fil masjid fa'aradan nas an yaqa'u alaihi fanahahumun nabi. Kata Anas bin Malik, satu hari orang Arabi, orang kampung, bukan Arab biasa ni, orang Arab kampung, datang ke masjid Rasulullah. Apa dia buat? Dia kencing. Maka orang ingin memukulnya. Nabi berkata, Nabi pun melarang mereka. Jadi kes nak pukul di masjid ni bukan hanya berlaku pada zaman sekarang, zaman Rasulullah dulu lagi. Aradu ayyaqa'u alai, dia pun nak belasah dia. Yalah, dah ke masjid, mana boleh kencing? Dia tak tahu. Nabi larang. Dan Nabi biarkan dihabiskan kencing. Baru Nabi panggil, mai sini. Nabi pun mengajarnya, kat masjid ni tak boleh kencing, masjid ni tempat ibadah, dia hanya untuk sembahyang, dia hanya untuk baca Quran, dan dia hanya untuk berzikir kepada Allah. Kan? Ya. Nabi tak benarkan sahabatnya mengambil tindakan sendiri, sebab dalam hak awal jenayah memang kita tidak dibenarkan mengambil tindakan sendiri walaupun dia bersalah. Kan? Orang curi tabung masjid, lampang sendiri, baru buat pergi pada polis. This is not Islam. Dia bersalah walau bagaimana sekalipun. Kita tidak berhak untuk mengambil tindakan sendiri. Bawa dia ke muka pengadilan. Kalau kita ambil tindakan sendiri, kita ditangkap. Dia ambil tindakan pula kepada kita. You deserve it. Memang awak berhak untuk dapat tindakan itu.
Pasal bukan kerja awak. Ya. Awak. Jadi ada 5 bidang. Dan satu lagi sama. Ada apa yang kita sebut sebagai muamalah harta. Al-muamalah al-maliyah. Jadi Islam jaga individu, Islam jaga keluarga, Islam jaga masyarakat. Dan untuk kesempurnaan ketiga-tiga ni, Islam juga jaga harta. Kerana individu dia melibatkan harta. Allah Ta'ala suruh sembahyang, kena tutup aurat. 5 syarat sah sembahyang, salah satu tutup aurat, satrul aurat. Tuan-tuan nak tutup aurat dengan apa? Dengan pakaian. Pakaian ialah harta. Ya. Dan begitulah yang lain. Sementara manusia memang ada harta. Dan manusia boleh menjadi makhluk yang jahat hanya kerana harta. Dan dia juga boleh menjadi makhluk yang paling baik juga kerana harta. Harta adalah satu elemen yang tak pernah bercerai daripada manusia. Sebab itu pengurusan penting. Allah Ta'ala masyarakat segala-galanya. Adalah fiqhul muamalah al-maliyah. 5 bab tadi, ibadah, kekeluargaan, masyarakat. Masyarakat ada 2 ya, satu jenayah, satu kehakiman. Ada satu lagi ialah muamalah harta. Ha? Atau boleh juga kita kata muamalah kewangan. Saya tak suka istilah itu, saya suka guna muamalah harta. Kerana itu dia istilah para ulama kita. Al-muamalatu al-maliyah. The science of human dealing in term of wealth. Pengurusan harta mengikut tata cara Islam. Memang ada satu ilmu yang khas. Ya. Kerana sebagaimana Allah Ta'ala mengambil berat hal yang melibatkan spesialiti kerohanian, Islam juga mengambil berat tentang harta. Ya. Kerana harta ni dia mempengaruhi kehidupan kita. Dulu PKP banyak orang kira bunuh diri. Apa sebab? Pasal kewangan. Dan kita dapati di negara-negara barat, di Jepun umpamanya, bunuh satu hari tuan-tuan kadang mencapai ratusan. Ya. Dan begitu juga di setengah-setengah negara maju yang lain. Antara sebabnya ialah dia sampai agama lain, dia tidak ada satu kerohanian yang baik. Ialah kerana financial conflict. Dia ada masalah bersabit yang kewangan atau harta, bunuh diri. Sebab itu ia satu ilmu yang penting. Ya. Dan insya-Allah Ta'ala kalau diberi peluang, saya akan kongsilah ilmu itu dengan tuan-tuan. Ya. Dan dia satu ilmu yang amat baik untuk dipelajari. Ya. Amat baik sekali. Cuma kita belajar mengikut sesuatu yang disuruh oleh para ulama kita, dengan menggabungkan muamalah harta secara tradisinya, mana betul-betul base kepada nas Quran ataupun hadis Nabi SAW, dan itulah yang paling terbaik. Kemudian dikaitkan dengan muamalah harta semasa, ya, yang biasa dikaitkan dengan orang kata apa, perbankan dan institusi kewangan. Sebenarnya kalau kita lihat muamalah harta ni dia satu bidang yang besar. Sedangkan hari ini yang melibatkan harta dan pengurusan di perbankan, di institusi kewangan, saya ingat tak lebih daripada 10%, sikit saja. Itu pun yang diambil, yang diaplikasikan, yang diperkenalkan hanya yang ada nilai-nilai komersial. Adapun muamalah harta yang sebenar lebih luas daripada itu. Tapi prinsipnya digunakanlah oleh mereka. Dia ambil prinsip saja. Ataupun ada nilai-nilai komersial. Adapun muamalah Islam dia lebih luas. InsyaAllah Ta'ala. Dan saya akan baca nota saya lah ya. Saya tak pakai buku orang lain. Kerana di universiti memang saya guna buku saya sendiri, nota saya sendiri kepada murid-murid. Sebab ilmu ni dia banyak. Jadi kita telah ringkaskan kepada nota-nota, dan saya akan hurai kepada nota itu. Saya ajar subjek hadis, saya pakai buku orang. Saya ajar tafsir, saya pakai buku orang. Saya ajar bab fadilah amal, saya pakai buku orang. Tapi bila saya mengajar fiqh, sama ada fiqh ibadah ataupun fiqh muamalah, saya pakai nota saya sendiri. InsyaAllah Ta'ala. Dan yang paling penting, saya ni bukanlah pakar ataupun
menguasai ilmu-ilmu muamalah semasa. Sebab itu dalam setengah-setengah keadaan yang bersifat technicality saya tidak tahu. Tuan-tuan nak tanya saya, Ustaz, macam mana saya nak buka macam mana saya nak melabur saham di bursa saham? Saya tak pernah pergi bursa saham. Tapi prinsip saham saya tahulah. Tapi technically saya nak buat di sana, saya tidak tahu. Sama juga ada banyak platform-platform forex yang tak apa-apa merepek dekat internet. Nak tanya saya satu-satu macam nak buka, nak masuk lain-lain platform, dia tak sama caranya. Tapi prinsipnya kita perlu tahu. Boleh ke tak boleh benda ni kita buat. Selebih itu terpulang pasal hari ni semua banyak guna. Sama juga banyak platform-platform e-dagang yang buka portfolio dana, e-wallet, Shopee Pay, macam-macam kan. In spesifik saya tak tahu sebab saya bukan penasihat mereka. Tapi prinsipnya boleh kita kongsikan, insya-Allah taala. Dan muamalah ni sebesar-besar ilmu sebenarnya benda yang dibahaskan sikit je. Tak banyak. Insya-Allah taala. Boleh. Ada soalan tak? Berapa dah? Sejam dah? Oh, boleh. 45 minit. Oh, ya, sejam dah. Ada tanya apa-apa ke? Ada soalan? Lagi satu, kalau saya kuliah ya, saya akan open session soalan jawab lah. Kalau ada nak tanya apa-apa tak faham. Lagi satu, kalau tuan-tuan ada maklumat, ada ilmu, boleh kongsikan. Ya, tuan-tuan boleh betulkan saya, tuan-tuan boleh tegur saya, tuan-tuan boleh tambah ilmu, ada apa-apa kekurangan saya sampaikan, dan kita berkongsi apa yang baik. Ya, itu penting. Ya. Dan kalau ada soalan, tuan-tuan boleh ajukan. Boleh tanya direct, boleh tulis dalam paper, ataupun tuan-tuan boleh WhatsApp kepada saya dan saya akan jawab at the end of the session. Nombor telefon saya 018 968 4362. Tapi biasa yang WhatsApp ni muslimah lah, biasa lelaki tak ada. Lelaki biasa dia akan tanya terus. Ya. Kalau ada ya, boleh ambil nombor saya dengan Ustaz Azra'i, insya-Allah taala. Ada tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, sikit sebanyak perkongsian kita, walaupun tak adalah orang kata tajuk yang khusus, cuma saya nak bagi pendedahan awal tentang ilmu fiqh Islam. Saya diminta ajar muamalah, jadi saya bagi pendedahan dulu. Ilmu ni ada ibadat, ada muamalah pula dipecahkan, kekeluargaan, kemasyarakatan, dan ada harta. That is my point this morning. Ya. Dan insya-Allah taala kuliah nanti kita akan masuk sikit lah ya, tentang ilmu ini. Dan biasa setiap ilmu dia ada mukaddimah dia. Muamalah harta pun ada mukaddimah dia, di mana ada 5 bab yang utama. Saya ajar di tempat lain pun 5 bab ni saya ambil masa 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi untuk memberi tasawur ataupun general idea tentang muamalah itu sendiri. Yang saya kira kalau kita belajar mukaddimah, kita understand, kita tak belajar bab-bab yang lain sudah mencukupi sebenarnya. Sebab prinsip muamalah ada dalam mukaddimah, ada dalam introduction. Tapi kalau dapat belajar, meneruskannya sampai habis, itu lebih baik ya. InsyaAllah ta'ala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tajwid kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.